So ada seorang lelaki ni, nama dia Song. Dia ni bekas ahli gusti, tapi bergusti tak boleh kasih dia makan. Time tu pula memang susah gila nak cari kerja. Cari-cari pencari, dia dapatlah offer mengajar dekat sebuah sekolah ni dekat kawasan pendalaman, sekolah atas bot. Since dia bukan anak menteri, dia pun ambil jugalah offer tu. Okay, sampai tahap ni dia punya plot kisah cinta ni jadi confused sikit, complicated. Sebab aku kena sampaikan dua latar masa yang berbeza dalam satu masa, iaitu kini dan masa lampau. Senang cerita, kisah si Song ni berlaku dekat zaman sekarang, dan kisah Cikgu N berlaku dekat masa Cikgu N. Jangan, nanti aku cerita sabar. Dan kisah Cikgu N berlaku dekat zaman silam. Tak ada lama sangat, gap dia setahun je. Sebab sekolah yang Song akan mengajar ni merupakan sekolah yang sama Cikgu N telah ajar. Maksudnya Cikgu N dah tak mengajar dekat situ dah, dan Song adalah cikgu ganti. Kalau sebab Song mengajar dekat sekolah tu sebab tak ada pilihan lain, alasan sebab kenapa Cikgu N mengajar kat sekolah tu pada awalnya memang agak tragik sikit. So cerita dia macam ni, kan N tu kan Cikgu N, tapi dia ada buat tattoo 3 bintang dekat tangan dia. Lepas tu guru besar sekolah tu lebih kurang macam, sepanjang hidup saya, ibu bapa saya telah membrainwash saya. Dia orang cakap siapa yang ada tattoo dia jahat. Kamu Cikgu N, kamu ada tattoo, apa hal? Lepas tu Cikgu N cakap, ni hal kecil lah guru besar. Rasanya ada hal lagi penting kau nak dibincangkan berbanding tattoo saya ni. Itu masalah awak. Buang tattoo tu atau awak pindah sekolah lain. Kamu ada kamu ada tattoo cikgu. Cikgu pula tu malulah sikit dekat anak murid. Ni diskriminasi terhadap tattoo namanya. Dasar racist. Buang tattoo tu. Tak nak. Buang atau awak pindah sekolah pendalaman. Okey, saya pindah sekolah tu. Disebabkan Cikgu N sayang dengan dia punya tattoo, dia pun pilih mengajar kat sekolah pendalaman ni. Tapi jangan risau, our lovely Cikgu N telah ditemani oleh Cikgu Gigi untuk mengajar kat sana bersama-sama. Selfie sikit. Sampai je kat sekolah tu, Song pun menyesuaikan diri, praktis cara mengajar dan macam-macam lagi persediaan yang dibuat untuk mengajar. Sampailah dia jumpa satu diary ni, diary kepunyaan Cikgu N. Dalam diary tu, Cikgu N ada tulis dari mula sampai habis pengalaman dia sepanjang mengajar dekat sekolah tu. So diary Cikgu N ni menjadi buku panduan untuk Song mengajar dekat situ atau survive mengajar dekat situ. Oh, lupa nak mention, lepas je Song jumpa diary tu, tangan dia patah time nak hidupkan bot engine. Klinik pun jauh, so dia balut je lah tangan dia macam ni. Song tak kisah sangat pasal lengan dia, sebab apa yang asyik bermain dalam kepala dia sejak hari tu ialah mana budak-budak sekolah ni. Tak nak sekolah ke ha? Lepas tu dia tanya makcik ni, mana budak-budak sekolah ni makcik? Makcik tu cakap, maaf ya encik, cikgu, siapa-siapa je lah. Diorang ni dah tahu ke cikgu ganti dah sampai? Bruh. Tanpa berlengah lagi, Song pun ronda satu kawasan Tasik tu untuk panggil murid-murid dia pergi sekolah. Oh, fun fact, sekolah diorang ni macam asrama. Kelas Isnin sampai Jumaat diorang stay situ. Sabtu Ahad diorang cuti, semua boleh balik rumah masing-masing. Dan Cikgu M mengajar ramai sikit murid sekolah tu. Sampai je dekat Song dia jadi 4 orang je, sebab yang lain maybe dah quit atau dah tamat pengajian. Kau tua sikit ke, muda setahun ke, dia taruh dalam satu kelas, dia campur. Sebab bilangan murid tu memang sikit, Song pun berkenalan dengan murid dan murid dia. Oh ya, time ni Song dah jadi cikgu, so aku akan panggil dia Cikgu Song. Pada satu hari, Cikgu Song tengah mencari line internet. Lepas tu dia toleh, lepas tu dia nampak anak murid dia tengah berenang bersama-sama. Lepas tu dia pun naik angin lah kan. Kau pahal berenang kat sini, kalau lemas macam mana? Jangan risau cikgu, kami semua profesional mah. Pandai berenang, dari kecil sudah train sama itu Aquaman. Cikgu relax saja mah. Kalau kejang macam mana? Hayya, saya sudah cakap sama cikgu kan, dari kecil belum sempat membela diri, mereka pun dirotan secara berjemaah pada hari tersebut. Cikgu N dulu tak ada nak pukul kami. Pejam celik dah hari Sabtu. Semua orang balik rumah masing-masing. Tapi sebelum Cikgu Song balik rumah dia pergi jumpa doktor sebab tangan dia dah macam benda ni. Kalau korang nak tahu, Cikgu N pun dulu macam ni juga, kena jumpa doktor, tapi atas sebab lain lah. Sebab dia allergic dengan air tempat tu. Power Cikgu N masa tu suruh dia quit mengajar kat situ and suruh dia mengajar kat tempat dia. Oh, by the way, power Cikgu N ni pun cikgu juga, timbalan guru besar. So dia suruh lah Cikgu N ni pindah sekolah, tapi Cikgu N tak nak stay juga kat sekolah tu. Lepas tu diorang bertengkar, terus break. Settle je urusan dekat klinik. Cikgu Song pun excited nak jumpa makwa dia. Yelah, dah seminggu kan tak jumpa. Sampailah kegembiraan tu bertukar hiba apabila dia dapat tahu yang kesetiaannya telah dinodai. Aku tak percaya aku boleh couple dengan slutty bitch. Cikgu Song pun kemudiannya berbincang dengan makwa dia dan mereka pun membawa kata sepakat bahawa perpisahan itu lebih indah dari hubungan mereka. Bagus, sekarang aku dah single. Tapi apa yang membuatkan perpisahan ini lebih tragik ialah aku dah bayar bil Netflix bulan depan. Dan aku lupa nak tanya apa password Netflix aku dekat betina tu. Tapi jangan risau, kesedihan Cikgu Song tak lama dan dia pun dah move on bila baca dari Cikgu N. Tambahan pula, Cikgu N ada tulis yang sekolah tu diibaratkan seperti sekolah untuk orang yang putus cinta dan kita boleh berjaya walaupun hidup single. Hari berganti hari,
Jadi Cikgu Song pun ketagih baca diary Cikgu N. Dia spend banyak masa baca diary Cikgu N dari dia spend masa baca artikel pasal sejarah penubuhan anggota Blackpink. Dalam diary tu dia ada tulis Cikgu Gigi time tu nak kencing kan. Lepas tu Cikgu Gigi pandang bawah. Kau tahu dia nampak apa dalam lubang jamban tu? Mayat weh, mayat terapung, menjerit member. Lepas tu budak-budak sekolah ni masa tu pun takut kan, ramai nangis. Nak panggil polis pun macam lambat kan. So nak tak nak Cikgu N terpaksa beranikan diri dia pergi alihkan mayat tu sendiri sebelum polis sampai. Oh dia mangsa ribut taufan by the way. Peristiwa tu mengakibatkan Cikgu Gigi berambus dari situ sebab dia dah tak tahan lagi dengan sekolah tu. Tapi bagi Cikgu N pula, kalau dia pun sekali join Cikgu Gigi, confirm sekolah tu akan ditutup. And dia sayang sangat anak murid dia time tu. So yeah, I'm just gonna stay here baby. Oh yeah, Cikgu N get back balik dengan dia punya ex, Power X dia. Lepas tu dia kata tak apalah kalau you nak stay mengajar kat situ, asalkan you okay, I okay je. Cikgu N pun confused nak stay mengajar kat situ ke tak. Tapi yang pastinya perasaan menjadi guru dalam jiwa Cikgu N semakin kuat pada waktu itu. Cikgu Song tak fikir apa lagi, dia pun ikut je langkah Cikgu N berdasarkan diary tu, seperti cara memasak bersama, mengemas bersama. Oh ya, Cikgu Song pun ada ajar budak-budak ni bergusti juga, dan macam-macam lagi benda yang diorang buat off screen. Pada saat ini Cikgu Song memang betul-betul nak jumpa dengan Cikgu N. Sampailah dia suruh budak-budak ni semua cari barang peninggalan Cikgu N kat sekolah tu. Cari ada seorang ni jumpa gambar Cikgu N dengan Cikgu Gigi. Secara common sense-nya tu just tangan Cikgu N sahaja rasanya. Cikgu Song pun tak buat hati kan. Lepas tu dia suruh budak-budak ni lukis Cikgu N atas nama pembelajaran katanya. Jadi ni hasilnya. So yeah, fucking useless. Dia pun berangan nak jumpa Cikgu N macam biasa. Tiba-tiba dia punya student panggil dia, cakap Cikgu N dah datang. Dia pun happy lah kan nak jumpa Cikgu N. Lepas tu boom, mimpi rupanya. Bangun-bangun je tengok ribut melanda, semua cemas lah kan. Habis semua musnah kan, kena tiup angin. Termasuklah diary Cikgu N. Tapi jangan risau, lepas je cuaca kembali reda, dia gigih cari balik dari Cikgu N tu satu-satu. Tahu kan dari tu banyak muka surat kan? Dia cari balik satu-satu. Lepas tu dia jemur, lepas tu ada satu muka surat ni, dia tulis jangan pernah menyelah. Cikgu Song pun rasa bersemangat. Dia pun repair balik sekolah tu dengan anak murid dia. Oh, untuk pengetahuan korang, Cikgu Song pun tulis juga pengalaman dia dalam diary Cikgu N. Okay, sama cerita. So dalam diary Cikgu N tu dia ada tulis pasal seorang murid ni, nama dia Chon. Dia ni lebih kurang macam yang paling tua lah kan dalam kelas tu. Rasanya lebih kurang macam darjah 6. Okey lah dalam akademi. Tapi apa yang buatkan Cikgu N sedih ialah instead of nak jadi doktor, lawyer or menteri, Chon pilih nak jadi nelayan. I mean tak salah nak jadi nelayan, but tak tahu nak explain apa. Lepas tu Cikgu N cakap lah dekat dia, dia tak kisah Chon nak jadi apa, tapi make sure dia janji yang dia akan datang time final exam nanti. Last kali dia tak datang. Lepas tu Cikgu N pergi rumah dia kan. Lepas tu tanyalah asal tak datang. Rupanya ayah dia tak kasih dia sebab Chon kena tolong dia tangkap ikan. Cikgu N pun lagi sedih kan. Balik-balik je dia tanya anak murid dia yang lain, diorang nak jadi apa bila besar nanti. Semua cakap nak jadi nelayan. Lagi sedih Cikgu N. Kecewa pun ada. So lepas dia baca luahan perasaan Cikgu N, Cikgu Song pun pergi rumah budak Chon ni and ajak dia sambung study balik. Kalau anak aku tak ada, siapa nak tolong aku menjala? Jangan risau, saya ada. Saya boleh tolong pakcik. So Cikgu Song pun berjaya pengaruh si Chon ni untuk sambung study balik. Tapi dia ajar sikit-sikit lah dulu kan. Dia tak official lagi jadi student. So yeah. Lepas tu ujian pun dijalankan. Tak tahu ujian apa sebab aku tak sekolah dekat Thailand. Apa-apa je lah, yang penting ujian. Ramai gila yang gagal time tu. Lepas tu guru besar ni cakap lah, kontrak kau setahun je bro. Kalau ramai fail nanti, lu tak tahu dekat sini tahun depan. Sayonara. Cikgu Song pun akur lah kan. Tapi sebelum dia pergi, dia tanya guru besar tu pasal Cikgu N. Lepas tu kau tahu guru besar tu cakap apa? Dia cakap lah yang Cikgu N ni dah nak kahwin dengan boyfriend dia. Wow. Cikgu Song pun pisang lah kan. Part mana yang Cikgu N tulis dia nak kahwin tu? Dia belik-belik dari tu, rupanya ada 2 page ni yang melekat yang tertulis, oh my god, boyfriend aku melamar aku siut. So yeah, dari situ kita dapat tahu yang sebab kenapa Cikgu N pindah dari sekolah pendalaman tu adalah sebab dia nak ada dekat dengan dia punya bakal suami. Cikgu Song pun broken lah kan. Lepas tu dia pergi bakar diary tu. Lepas tu tiba-tiba tak jadi nak bakar. Keesokan paginya Cikgu Song pun bersiap-siap pergi ke bandar untuk mencari Cikgu N dekat sekolah dia yang sekarang ni. Dia pun carilah orang yang nampak macam cikgu yang ada tatu 3 bintang dekat lengan. Lepas tu dia jumpa Cikgu N depan-depan. Tapi Cikgu Song tak tahu yang dia tengah pandang Cikgu N sebab Cikgu N dah tak ada tatu masa tu. So Cikgu Song pun belah dari situ. Lepas je Cikgu Song pergi dari situ, Cikgu N didatangi oleh guru besar dan timbalan guru besar aka future husband dia. Lepas tu guru besar tu sound dia tak berkenal lah kan dengan cara Cikgu N yang mengajar macam orang kampung. Korang betul-betul ingat future husband dia nak backup dia?
Jangan harap dia jilat guru besar tu boy punya. Lepas tu Cikgu M mengajuk dengan dia punya bakal husband dia. Dia luahkan perasaan dia. Kau patutnya backup aku siut. Aku buang tatu kesayang aku ni sebab kau tau. Aku tak boleh nak tipu lah. Diri aku tak selesa mengajar kat sini. Jangan macam tu. 3 bulan lagi kita nak kahwin sayang. Okay fine. By the way, kontrak Cikgu Song untuk mengajar dekat sekolah atas board tu dah nak habis. Dan dia tulislah semua luahan perasaan dia dalam diary Cikgu N untuk kali yang terakhir. Okay, keesokan harinya Cikgu N tengah mengajar macam biasa lah Tiba-tiba ada seorang perempuan ni, dia pregnant, datang jumpa Cikgu N cakap, nampak tak belon ni? Ni bukan sebarangan belon tau. Ni magic punya belon. Laki kau taruh dalam perut aku. Cikgu N kini diam 1000 bahasa. Dia sedih. Aku tak tahu berapa banyak kali dia sedih dalam ni, tapi dia memang sedih kau-kau lah kali ni. Pelan-pelan dia beredar dari situ. Lepas tu terserempak dengan boyfriend dia, tapi dia pergi palau boyfriend dia dan berambus dari situ. Beberapa hari kemudian Cikgu N pun berjumpa balik dekat guru besar yang lama ni. Dia cakap dia dah letak jawatan dekat sekolah kat bandar tu. Lepas tu dia mohon nak transfer balik dekat sekolah lama dia. Lepas tu guru besar tu happy lah Dia macam, wah nice, good timing. Itu cikgu lama sudah berambus, kontrak sudah habis. Luar dah. Wah banyak senang. Cikgu N pun kembali mengajar kat sekolah ni. Budak tu semua of course lah happy lah Jejak kasih balik dengan Cikgu N. Tapi apa yang buatkan Cikgu N tak percaya lah, dia tak percaya yang Chon pun ada sambung study kat situ balik. Bro, apa hal sekolah ni lain macam Ribut. Nasib baik ada Cikgu Song. Dia betulkan sekolah ni balik. Cikgu Song? Chon, bukan dulu kamu kata kamu tak nak belajar ke? Apa yang buatkan kamu dapat hidayah balik ni? Cikgu Song brainwash saya cikgu. Okay, faham? Cikgu M pun tanya-tanyalah siapakah Cikgu Song ni? Of course dia tahu cikgu ganti. Tapi who, what and how? Nak dipendekkan cerita, Cikgu M jumpa balik novel dia. Cilaka mana pula yang bakar buku aku ni Oh, Cikgu Song rupanya. Ingatkan siapa tadi? Okay, so sampai part ni basically N sekarang berada dekat tempat Song. Dia lebih kurang macam terbalik Kali ni Cikgu N pula yang baca pasal pengalaman Cikgu Song time mengajar kat situ. Dia baca lah Cikgu Song broken sebab Cikgu N dah nak kahwin dah. Sekolah hancur kena ribut lah. Dan semua benda-benda yang berlaku dekat off screen. Lepas tu dak-dak ni tak pernah naik kereta api Lepas tu Song buat sekolah tu jadi macam kereta api. Happy budak-budak tu. Lepas tu dah final exam, semua lulus kecuali Chon. Chon gagal pun sebab dia tak cukup masa time jawab exam. Tapi jangan risau, Chon pasti akan melakukan yang terbaik untuk semesta akan datang. Song juga menyatakan kegembiraan dia bila dia dapat tahu yang cikgu lama iaitu Cikgu N akan kembali mengajar. Dia tak perlu risau dengan budak-budak tu sebab Cikgu N pula akan menjaga mereka. Macam biasa, prestasi murid-murid di bawah bimbingan Cikgu N cemerlang. Lepas tu Cikgu N tanya guru besar pasal Song ditinggal kat mana, muka dia elok ke tak, kerja apa, semua tu atas tujuan membincangkan prestasi murid-murid katanya. Cikgu N pun datang rumah bekas makwa Song nak cari Song, tapi bekas. So dia cari-cari tak jumpa. Apa yang Cikgu N mampu buat sekarang, dia just boleh baca luahan hati perasaan Cikgu Song dalam diary dia saja. Ada satu masa tu dia terbayang tau Song datang jumpa dia. Pada satu hari, di pagi hari, Cikgu N pun pergi ke pasar membeli ikan. Lepas tu dia tersempat dengan pembantu sekolah bernama Halo. Halo cakap lah Song ada kirim surat untuk budak-budak sekolah tu. Dan semua surat tu Halo dah kasih dekat seorang budak ni, nama dia Muek, M-U-E-K. Akan tetapi masa Muek dapat surat tu, dia rasa nak berak tau time tu. So dia baca sambil berak. Lepas tu Cikgu N pun excited lah nak pergi baca surat dari Cikgu Song. Last Cikgu N tanyalah mana surat tu. Rupanya surat tu dah jatuh dalam lubang jamban. Tapi jangan risau, selamat budak tu dah baca sampai habis. Song kata dia nak melawat sekolah tu time cuti sekolah nanti. Cikgu N pun happy lah time tu. Tiba-tiba ex dia datang. Apa lagi kau nak? Ex dia katalah dia akan bertanggungjawab 100% dekat anak luar nikah tu. And untuk perempuan tu pula, dia dapat je duit, dia terus belah. So please N, get back jom. I miss you sayang. Surat hantar pun you tak balas Surat mana Oh by the way aku lupa nak beritahu ex dia ada hantar surat tau time N tengah merajuk tu. Setelah termakan dengan kata-kata manis ex dia, Cikgu N pun get back dengan power dia. But still masih ada sedikit dilema dalam jiwa dia. Adakah pilihan yang dia buat ni sekarang merupakan pilihan yang terbaik? Keputusan peperiksaan pun dah keluar dan semua orang lulus ujian tu. Cikgu M mengucapkan selamat tinggal. Power dia pun dah pack barang dia sebab dia tak sabar nak berambus dari situ. Dan mereka pun pergi. Cikgu kata nak tunggu Cikgu Song. No comment. So time dia orang tengah on the way balik tu, Pak Wudi tiba-tiba buat surprise. Surprise apa ni? Adalah I tahu you lupa bawa. Apa dia? Surprise mother father. What the? Oh
Lu bikin panas dia. Rupa-rupanya Cikgu N sengaja tinggalkan diary dia, diary yang telah diupdate, aka merupakan surat cinta atau surat balas kepada Song. Segala jawapan untuk Song dan ucapan terima kasih ada dalam tu. Dan terima kasih dekat bodoh ni, Cikgu Song akan ingat aku palau dia. Lepas tu kata diorang berhenti sebab ada kereta api nak lalu, dan Cikgu N ceritakan satu kisah ni dekat Pak Wer dia, pasal budak-budak ni semua yang tak pernah naik kereta api. Lepas tu Song pergi buat sekolah tu jadi macam kereta api. So Cikgu N tanya pendapat boyfriend dia tentang Cikgu Song macam mana. Lepas tu boyfriend dia kata dia merupakan cikgu yang berhati mulia, tapi kalau dia fokus untuk mengajar budak tu, mesti si Chon hari tu kan, mesti si Chon tu akan lulus. Lepas tu Cikgu N cakap dia kata, tapi kalau dia gagal pun dia still dapat merasa, dapat tahu bagaimana rasa naik kereta api tu. Kalau I pun, I buat benda yang sama macam Cikgu Song buat tu. Lepas tu boyfriend dia balas, maksud you? I rasa macam ni lah sayang, kita break untuk selama-lamanya sebab kita tak ada chemistry. Okay, sayonara. Lepas tu pun diorang break juga akhirnya. Kali ni betul-betul Setelah Cikgu M berpisah dengan ex dia, Cikgu M pun kembali ke sekolah tu untuk berjumpa Song. Time dia sampai pun dah maghrib kan, gelap je sekolah tu, macam tak ada orang. Cikgu M pun sedih kan, maybe tu bukan rezeki dia nak jumpa Song. Lepas tu diorang patah balik. Tiba-tiba lampu pun menyala, bererti ada orang dalam tu. Siapakah dia? Tak tahu, sebab tu Cikgu M masuk dalam tu. Dia ada nampak seseorang yang dia macam kenal tapi tak pernah jumpa. Orang tu adalah Song. Cikgu M perlahan-lahan datang ke arah Song, tapi tentu Song ingat orang lain tau. Kemudian Cikgu N menghulurkan diarinya kepada Song. Song terkejut, siapakah perempuan ni? Oh ya, aku pernah nampak perempuan ni dulu, tapi okay, faham dia Cikgu N. Cikgu N hampir menangis melihat Song. Kemudian Song menyapanya, Sawadika Bu N. Tapi time tu Cikgu N tengah ayat tau, so macam tak dengar sangat. Sawadika Bu N. Lepas tu Cikgu N balas, Sawadika Bu Song. The end.